Okey, determinant determinant, uh, kamu dah belajar masa di sekolah. Kalau kamu ingat masa di sekolah, kita diberi, katakan saya ada matrix A lah, contoh macam ni lah. Dulu kita di sekolah A sama dengan katakan saya ada matrix 1, 3, 5, 7. Contoh. Ingat tak masa kita nak cari inverse, dia ada formula dia. Inverse equals to 1 over, kan? Ingat tak? Kalau katakan formula kita yang ni, katakan A kita yang ni, maka formula kita adalah AD subtract to BC and then multiply by BA. This one negative B, negative C. Ingat tak masa di sekolah? Kan? Belajar ni? Nak cari inverse kan? Sebenarnya idea ni kita boleh guna lagi. Sebab sekarang ni kita bukan fokus nak cari determinant untuk 2 by 2. Kita akan fokuskan kepada 3 by 3. Okay? Tapi kita ambil konsep dia. Okay, sebenarnya determinant tu adalah yang ni. Ini yang dipanggil determinant ni. Yang bawah ni. Sebenarnya determinant tu simbol dia adalah dia macam modulus. Macam absolute value ni kan. Dia letak je pagar, itu maksud dia determinant tu. Determinant cara nak cari mudah je. Kita ambil diagonal, main diagonal ni yang mahala ke kanan. Jadi yang kena pada line merah ni kita darab. So AD subtract to BC. Ambil diagonal yang ke sini pula. To BC itu adalah determinant. Okay, determinant. Kemudian kalau kita nak cari determinant of matrix 3 by 3, nanti kita akan tengok bagaimana cara. Tapi sebenarnya konsep kita masih guna yang ke kanan ni kita akan darab, kemudian tolak dengan yang ke kiri. Okay, ini determinant. Okay, nanti kita akan tengok ni sebelah ni apa nama dia. Kalau dulu kamu guna je formula, sekarang ni dia ada nama dia. Sekarang ni kita fokuskan yang bawah dulu. Okay, kalau masih di sekolah, yang di bawah tu dipanggil determinant. Okay, jadi untuk yang dekat sini, contoh 13 ni, kalau kita nak cari determinant, maksudnya tak payahlah guna formula ni, yang ni, ini untuk cari inverse. Kalau nak cari determinant, kita ambil je determinant of matrix A equals to, kita ambil yang menghala ke kanan. So 2 multiplied by 8, 16, subtract to 15. So dapatlah jawapan. Okay, determinant maksudnya kita ambil yang menghala ke kanan dulu. Diagonal yang menghala ke kanan dulu. So bila kena pada nombor ni, pada line ni, maka kita darab 16 tolak 15. Tolak. Dapat satu. Kemudian kalau kita nak cari determinant of AB. Determinant of AB, maksudnya kita kena darab dulu. Kena darab dulu matrix, lepas tu kita akan buat cara ni. Okay. Contoh Okay, jadi kita akan buat dulu AB. Kita darab dulu dua matrix ni, darab. So kena ingat balik bagaimana cara nak darab. Okay, so kita akan dapat yang ni. Kemudian determinant. Determinant dia adalah, kita guna cara tadi. Mula-mula kita ambil main diagonal yang menghadap ke kanan. Mana yang kena pada line ni, kita darab. So 31 darab 22. So dapat 682. Kemudian kita akan darab juga, tapi yang diagonal yang menghadap ke kiri. Yang menghadap ke kiri. Yang menghadap ke kiri. Dan 86. So jawapan dia adalah 94. Jadi ingat ni, determinant of matrix A ni, simbol dia mesti guna simbol yang ni. Jangan kamu pergi tukar simbol matrix. Siapa yang buat ni salah. Ataupun buat kurungan, ni pun salah. Determinant simbol dia adalah, dia macam absolute value. Dia bentuk pagar. Jadi, kalau kita nak cari 3 by 3 punya determinant, okay, determinant, kita kena berkenalan dulu dengan istilah minor, dan satu lagi kita akan tengok istilah cofactor. Sebab untuk 3 by 3 ni, dia mesti guna kaedah ni, minor dan cofactor untuk cari determinant. Okay. Jadi kita tengok apa maksud minor ni. Okay, minor ni apa maksud dia? Okay, contoh katakan saya nak cari minor 11 ni. Minor 11. Minor. Okay, minor ni maksud dia, kita akan cari determinant. Okay, dia punya minor ni sebenarnya dia sama dengan determinant. Dia sama dengan determinant, tapi dia bersyarat. Minor 11. Maksudnya kita nak cari determinant after eliminate first row
and first column. Maksudnya kalau saya eliminate ni, eliminate first row and first column. Yang tinggal adalah yang ni. So maksudnya kita akan cari 4, 2, 4, 3. Maksudnya kita akan cari determinant untuk, tapi dengan syarat selepas kita eliminate first row and first column. Yang tinggal adalah yang ni. So yang tinggal ni kita cari determinant dia. Guna kaedah yang kita belajar tadi. Untuk 2 by 2 determinant dia mudah. Darab. So kita akan dapat 12 tolak 8. So minor ni jawapan dia adalah minor 1 ni jawapan dia 4. Dia ikut soalan. Dikatakan yang kedua, saya nak cari elemen yang kedua. Saya nak cari minor untuk entry A to 1. Maksudnya kita ambil minor to 1. Okay, minor to 1 ni, ingat minor tu sama dengan determinant. Tapi bersyarat. Bersyarat maksudnya kita eliminate second row and first column. Second row and first column. Maka matrix yang tinggal adalah 2 negatif 1 dan 4, 3. Okay, boleh? Eliminate second row and first column. Ingat kita guna roti canai. Kita baca row dulu baru column. Row by column. So eliminate second row and first column. So yang tinggal adalah 2 negatif 1 dan 4, 3. So daripada sini kita dapatkan determinant. So 2 darab 3, 6. Tolak. Ambil yang diagonal mahala ke kiri pula. Negatif 4. So kita akan dapat 10. Kemudian yang ketiga, nak cari minor 1, 2. Maksudnya kita akan cari determinant after eliminate first row and second column. So kita akan dapat 3, 2, 1, 3. Ini matrix yang tinggal. Okay. Sekali lagi kita eliminate first row and second column. So 3, 2, 1, 3. Okay. First row and second column. Maknanya matrix yang tinggal adalah 3, 2, 1, 3. So daripada situ kita cari determinant. Guna kaedah tadi. Kita ambil yang menghala ke kanan. Mana yang kena pada line ni kita darab. So 9. Kemudian subtract tu yang menghala ke kiri pula. Nanti 2. So sama dengan 7. Sebenarnya minor ni determinant. Cofactor pun determinant. Dia sama. Okay, cuma dia ada beza sikit. Okey, kalau kita ikutkan sini, nota ni kan. Cofactor ni, dia sebenarnya cofactor ni dia sama dengan minor. Cofactor tu sama dengan minor. Tapi dia cuma ada perbezaan dia ada campur tolak. Dia ada campur tolak, dia ada plus minus. Okey. Sebenarnya cofactor 1, 1. Cofactor 1, 1 ni dia sama dengan minor 1, 1. Cuma dia kena ada tambah tolak. Nak tahu dia positif ke negatif, kita kena gunakan formula ni, negatif 1. Kita katakan kita ada C11 maksudnya kita punya I kita 1, J kita 1. So 1 tambah 1. Ingat ya, yang I tu refer pada row, J tu refer pada column. So nanti kita akan dapat nilai dia negatif, nilai dia positif 4. Maksud dia macam ni lah, tadi kita punya minor 1, 1 tadi, nilai dia 4. Tapi kalau cofactor dia mungkin 4, mungkin negatif 4. Nak tahu positif negatif, kalau ikutkan formula, kena guna formula ni lah. Okay. So kita dah check jawapan dia 4. Okay. Kemudian kalau kita nak cari C21. Okay. C21. Gunakan formula. Maksudnya kalau ikutkan formula, negatif 1 to the power of I plus J. Ingat, I itu adalah row, J itu adalah column. So 2 tambah 1, jadi bila kita kira, nilai dia adalah negatif 10. Jadi kita nampak tadi, kalau minor 1, 1, nilai dia 4. Tapi kalau cofactor, nilai dia boleh ambil nombor ni, tapi dia cuma ada plus minus. Jadi ni positif. Kalau yang ni, minor 2, 1, asalnya nilai dia adalah 10. Tapi bila cofactor 2, 1, ambil nombor 10, tapi jawapan dia negatif 10. Kenapa dapat negatif? Sebab formula dia lah. Nanti 1 kuasa 2 tambah 1. Okay? Ini kaedah yang asal lah. Tapi sebenarnya kalau kita nak cepat,
Ingat jawapan cofactor ni dia mesti rujuk pada minor. Nombor ni kita ambil, cuma dia kena letak campur ke tolak. Tu je beza. Kita tengok kalau kita nak mudah, kita cuba campurkan dua ni. Kalau kita campurkan dua ni, dapat nombor 2. 2 tu nombor genap. Kalau genap, so nilai dia positif. Kekal ikut minor. Tapi yang ni kalau kita tambah, 2 tambah 1, 3. Dia dah jadi ganjil. Kalau ganjil, maka kena letak negatif. Betul tak? Itu cara cepat dia. Cara asal dia mesti guna formula lah. Cara asal dia. Okay? Tapi kalau kita nak, terus saya nak jawapan dia. Kita dah ada minor ni. Sebab cofactor ni jawapannya sama ada nak ambil jawapan 10 ataupun jawapan negatif 10. Tengoklah dia hasil tambah ni. Kalau ganjil, maka lawan daripada jawapan yang kita nampak ni. 10, maka jawapan dia negatif 10. Kalau sini negatif 10, maka sini jawapan dia 10. Okay? Tu cara dia. Kalau genap, maka dia punya jawapan ni sama dengan minor. Contoh lain. Okay, macam contoh ni kan. C12. Sepatutnya kita dah ada lah. Minor 1, 2. Minor 1, 2 adalah 7. Kemudian soalan seterusnya nak cari cofactor 1, 2. Cofactor 1, 2 ni, kalau kita tambah ni kan ganjil ni. Jumlah dia ganjil. Bila ganjil, nombor yang kita nampak ni kena letak berbeza tanda dia. Okay? So itu beza di antara minor dengan cofactor. Kaedah yang asalnya kita cari minor. Ingat, minor tu adalah determinant. Dapat 7. Bila cofactor ni mungkin 7, mungkin nanti 7. Kita buat dua pilihan je. Dia tak akan ada jawapan lain. Dia tak akan jadi daripada 7 jadi 10, tak ada. Dia cuma beza dari segi campur tolak je. Jadi kalau nak mudah, kamu tengok ni, kalau jumlah dia ganjil, maka jawapan dia kena letak negatif. Okey tak ni? Ada nak tanya? Tak ada, Sir. Boleh? So ingat, jangan keliru pula minor dengan cofactor. Asalnya minor tu adalah determinant. Cofactor ni cuma dia sama dengan minor. Kemungkinan dia sama, kemungkinan dia ada berbeza tanda. Okay, itu je. Satu lagi cara, nak tahu cofactor cofactor ni kalau nak tahu masa bila guna tolak, masa bila guna tambah. Kalau nak senang kita boleh hafal gini lah. Tambah, tolak, tambah. Tolak, tambah, tolak. Ini cara lain. Kemudian tambah, tolak, tambah. Je. Kita tengok C12. Okay, C12. Maksud dia first row, second column. Maka jawapan nanti kalau nak cari cofactor 1, 2, mesti ada negatif kat depan. Ni ke? Okay, so kita ada 3 cara lah. Cara yang asal guna formula. Ini cara yang asal, ni yang pertama, cara asal. Cara yang kedua, saya suruh tengok hasil tambah 2 nombor ni. Kalau ganjil, maka jawapan yang ada tu kena letak negatif. Jawapan minor tu kena letak negatif. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, kamu boleh buat berdasarkannya ni. Kita buat yang berselang-seling. Tengok, C12 ni berada kat mana? Kalau berada di sini, maka jawapan dia kena letak negatif. So, kita ada 3 cara. Kamu pilih mana yang kamu rasa mudah. Okay? Ingat, cofactor sama dengan minor. Okay, kita teruskan. Ini yang saya beritahu tadi. Okay, kemudian apa kaitan dengan determinant? Okay. Jadi kalau nak cari determinant untuk matrix ataupun sebarang matrix lah, 3x3 ke 4x4 ke, kita boleh gunakan formula ni. Maksudnya kita akan expanding along the first row. Maksudnya kita boleh nak cari determinant ni, kita pilih kita nak ambil row ke nak ambil column. Ambil satu je. Okay. Cara dia element multiply by cofactor. Itu yang kita kena cari cofactor tu. Elemen tu kena darab dengan cofactor. Sama juga ni. Ni kita tengok contoh. Kemudian soalan dia, kadang soalan dia tak sebut. Ini determinant ke apa kan? So kita kena faham lah. Kadang-kadang soalan ni dia hanya guna simbol je. So you kena faham ini adalah determinant. Determinant of matrix A. Okay? By expanding along second row. Okay. Kadang-kadang soalan dia akan bagi tahu kita nak cari determinant tapi nak guna yang mana satu. Nanti dalam exam dia tak nyatakan. Kita boleh bebas pilih mana-mana. Okey, tapi syarat kat sini kita nak cari determinant berdasarkan kita expanding along second row. Maksudnya yang ni lah. Okey, Milo.
Jadi kalau kita nak mudah, ingat nanti dia punya formula dia mesti guna cofactor. Cofactor. Maksudnya macam ni lah. Asalnya ini saya guna formula dulu Saya ambil 1 elemen dia multiply by cofactor 2 1. Sebab dia berada pada second row and first column. Kemudian kita akan plus negative 2 cofactor 2 2. Ni second row and second column. Kemudian and then plus 7 elemen 7 multiply by cofactor 2 3. Sebab ni second row and third column. Ini formula asal dia. Ni kalau nak tulis boleh, kalau tak nak tulis pun tak apa. Kalau katakan kamu tak nak tulis, kamu buat berdasarkan ni. Campur, tolak, tambah, tolak, tambah, tolak. Tambah, tolak, tambah. Okey. Untuk yang contoh tadi, kita merujuk kepada yang ni. Kan? Sebab cofactor ni dia hanya bincang sama ada positif ke negatif. Okey. Jadi kita boleh letak kat sini. C21. Okey, C21 dia nilai dia negatif. So saya ambil lah negatif 1 multiply by minus 21. Boleh? Kemudian yang ni C22. C22 positif. Maka kita kekalkan negatif 2 minus 22. Kalau C23 nilai negatif. So negatif 7 minus 23. Boleh ke? Boleh tak boleh? Boleh, sir. Boleh. Okay, so kita ambil negatif 1 darab dengan minus 1. Okay, minus 1. Eliminate second row and first column. Second row and first column. So kita dapat negatif 1, 4. Ini 2, 1. Negatif 1, 10. Kemudian tolak dengan 2. Minus 2, 2. 2, 2. Maksudnya 3, 4, 5, 10. Kemudian subset to 7 multiply by minus 2, 3. 2, 3. Maknanya 3 negative 1 and 5 negative 1. Betul? Betul. So kita akan dapat jawapan negatif 1 darab dengan negatif 10. Negatif 10 tambah 4. Negatif 10 tambah 4. So dapat negatif 6. Tolak 2. Ini 30 tolak 20. 10. Tolak 7. Ini negatif 3. Negatif 3. Kemudian plus 5. Okey tak? Formula dia. Formula dia. Maksud dia, kalau nak cari determinan, kalau ikut soalan ni, kita boleh, kita akan expanding along second row. Maksud dia, elemen ni kita ambil 1. Elemen tu. Kemudian, negatif 2. Kemudian 7. Tapi elemen ni mesti darabkan dengan cofactor. Ingat, cofactor ni dia ada tambah ke tolak. Itu je kita punya pilihan. Tambah tolak daripada minus. Okay. So cofactor ni dia ada, cofactor ni dia sama dengan plus minus minus. Cofactor. Dalam nak cari determinan kita mesti guna cofactor. Okey, kita tengok contoh lain. Okey, kalau kita ikut arahan ni pula, kita nak cari determinan tapi by using first column. First column. Okey, macam tu lah. Yes. Okey, macam tu Itulah caranya. Okey. Jadi kalau kita nak cari determinan, kita nak guna kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, kita nak expand tadi kita nak apa? First row ya? First row. Soalan tadi apa? First column, sir. Oh, first column. Okey, first column. Yang ni lah. Ini. Kalau kita nak senang, kalau cofactor tu kan dia ambil tambah, tolak, tambah. Maksud dia kalau kita nak cepat, terus aja. Elemen yang pertama positif. Dah, positif. Lepas tu carilah minus 1, 1. Settle.
Kemudian yang kedua kan negatif. So negative 1 multiply by minus 2, 1. Nombor 5 ni positif. So ambil positif 5 minus 3, 1. Dah, betul je. Okay. Kalau ikutkan formula asalnya mesti guna cofactor. Tapi disebabkan kita dah ambil kira campur tolak ni, ini maksudnya kita dah menggunakan cofactor. Kemudian kita carilah minus 1, 1. Minus 1, 1. Maksudnya eliminate first row and first column. Dapatlah nanti 2, 7, nanti 1, 10. Kemudian minus 2, 1. Minus 2, 1. Maksudnya eliminate second row and first column. Yang tinggal negative 1, 4, negative 1, 10. Apa ni? Kemudian teruskan lagi. Minus 3, 1. Eliminate third row and first column. Dapatlah negative 1, 4, negative 2, 7. So yang di sini, kita carilah determinan. Okay. So kita dapatlah jawapan dia. Kita tengok jawapan dia. Kalau kita guna kaedah yang A tadi, dengan kaedah yang B ni, jawapan dia sama. Jadi nanti dalam exam, dia tak akan bagi tahu. Dia cuma suruh cari determinan je. Jadi terpulang pada kita lah. Kamu nak guna apa? Kamu nak guna first row boleh. Nak guna third row pun boleh. Ataupun kamu nak guna column, boleh. Katakan saya nak guna second column, boleh. Okay. Yang penting kita kena pilih satu je. Satu baris ataupun satu column. Boleh pilih mana-mana. Yang penting pilih satu. Okey, nanti kita akan jumpa soalan. Dia tak bagi tahu pun. Dia tak bagi tahu nak expand ikut apa? First row ke, second row ke, ataupun ikut column. Okey? Soalan tak bagi tahu. Ni contoh yang keberapa ni? Contoh 16. Contoh 16. Yes. Dia tak bagi tahu. Biasanya kalau kita nak mudah, kita pilih row ataupun column yang ada zero. Maknanya sekarang ni untuk lebih mudah pilih second row ataupun second column yang ada zero. Tapi kalau katakan kamu tak nak guna yang tu, kamu nak juga guna first row, boleh, tak ada masalah. Cuma nanti kita akan kira banyak sikit lah. Jadi kalau katakan soalan yang kata cari determinan, maka nak mudah pilih row yang ada zero ataupun column yang ada zero. Okey, kalau dekat sini, kalau kita refer pada tadi, ini tadi campur, tolak, tambah, tolak, tambah, tolak. Tambah, tolak, tambah. Ini ingat, ini untuk tandaan untuk cofactor. So sekarang kita gunakan ni. Kita gunakan ni. Maka kalau nak cari determinan, so determinan of matrix A, saya ambil elemen ni, negatif 3. Tapi dia punya ni kan negatif ni. So negatif. Saya tulis macam ni. Negatif 3. Minor ni kena letak negatif. Sebab negatif. Minor kedudukan dia 2. Kemudian plus. Elemen yang kedua 0. Elemen yang kedua 0. Kalau katakan terajin nak juga guna minor. So ambil minor 2, 2. Minor 2, 2. Yang ni positif. Kemudian elemen yang berikutnya plus 1. 1. Tapi dia negatif. Maksudnya kita ambil negatif minus 2, 3. Ni asal. Okay. Sebenarnya kalau kita nak tengok sini, bila ada 0, ni dah tak payah kira lagi lah. Itu yang mudah kalau nak cari determinan, cari yang ada 0. Nanti kita akan kira mudah. Ini sebab ni dah 0. So kita cari yang ni je. So negative 3 multiply by minus 2, 1. Eliminate second row and first column. So kita dapat negative 5, 2, 1. 5, negative 4. So ini tak payah. Plus, ni saya tulislah 0. Plus 1 multiply by, ni ada negatif. Letak negatif kat sini lah. Okay. Jadi saya letak negatif. Minus, ni 1, minus 2, 3. Eliminate second row and third column. So 2, negative 5, 2, 5. Okay. Kemudian kamu kira, kalau kamu kira, kamu akan dapat
25. Kita bagi jawapan 25. So, nanti kamu check lah. Okay? Jadi pilih lah mana-mana kamu nak. Kalau nak ambil by column pun boleh. Kita beri matrix. Kadang-kadang soalan dia guna simbol je. A11, apa benda ni? A21, A31. Jadi kalau kita tengok kalau matrix kita A, maka dia akan gunakan elemen tu ataupun entry ni A11. Ni maksudnya kita nyatakan apa nombor dia, kedudukan dia kalau kita ambil first row and first column. So nombor dia 1. Terus 1 jawapan. A21. A21 maksudnya elemen berada pada second row and first column. So jawapan dia 2. Okay. Sama juga untuk 31. 31. Okay, 31 maksudnya elemen yang berada pada third row and first column. So nilai dia 8. So kalau jumpa yang macam ni, ini maksudnya dia nak tahu berapa nilai elemen itu. Tapi kalau dia guna M, ini merujuk kepada minor. Minor. Kalau C, ini merujuk kepada cofactor. Cofactor. So ingat cofactor ni dia adalah plus minus minor. Okey, kita cari dulu untuk M minor 11. Maksudnya kita akan cari determinant after eliminate first row and first column. So 7, 3, 9, 5. Cari determinant 7 kali 5, 35. Tolak 27. Maka kita akan dapat 8. Soalan yang kedua. Find minor to 1. Minor to 1. Minor to 1 maksudnya eliminate second row and first column. So 6, 4, 9, 5. 6, 4, 9, 5. Okey, cari determinan 30 tolak 36. Dapatlah negatif 6. Seterusnya, minor. Minor 3, 1. 3, 1. 3, 1 tu maksudnya yang ni lah. Yang 8. Okey, so eliminate first row and, eliminate third row and first column. Maka dapatlah 6, 4, 6, 4, 7, 3. Sama juga 18 subtract to 28. Dapatlah negatif 10. Okey? So macam itulah. Kemudian kita nak cari soalan C pula. Nak cari cofactor. Okey, sekarang ni kalau nak cari cofactor, soalan yang berikutnya. Nak cari cofactor C11. Okey, kita tengok C11 ni kalau saya jumlahkan ni, dia genap. Kalau genap, maka salin je jawapan dia. 8. Ikut jawapan minor. Kemudian kalau nak cari C21, dia ganjil ni. Kalau saya tambah ni ganjil. Kalau ganjil, maka jawapan ni kena ubah tanda. Macam tu je. Katakan kita cari C31. C31, dia kalau campur ni genap. 4 tu genap. Bila genap, ikut je minor yang kita ada. So itulah kita punya jawapan 8, 6, lebih 10. Okey tak? Okey, sir. Maknanya yang kita kira determinant tu minor je. Yang C ni kita cuma letak tambah tolak je. Dia tak ada kompleks sangat. Letak tambah tolak je. Okay. C ni kita kena tahu sebab kita nak cari determinant mesti guna cofactor, bukan guna minor. Okay, kita mesti guna cofactor. Okey, kemudian soalan yang berikutnya. Soalan yang berikutnya, baru soalan suruh hence. Hence ni maksudnya gunakan maklumat yang kita ada ni. Hence find DET, maksudnya determinant of A. So kita pilih lah mana kita nak. Okay, ini kita ada 1, 2. Okay. Maknanya, kalau dia guna perkataan hence, kita nak cari determinant. Okay, tadi dia cari C11 ada, C21 ada. Ini semua berada pada sini. Kan, kalau kita nak senang, ini adalah tambah, tolak, tambah. Okay. Ini kalau nak gunakan daripada minor. Okay, so kita ambil lah elemen yang pertama, positif 1.
Darab dengan C11 tambah dengan 2. Darab dengan C21 tambah dengan 8. C31. Macam tu. Sebab kita dah ada ni semua ni. So kita ganti je lah. 1 darab C11 8. C21 yang kita dah cari tadi 6 plus 8 multiplied by negative 10. Okay. Tapi hati-hati dengan perkataan hence. Kalau katakan C31 ni, katakan C31 yang kamu dapat positif 10 contoh. Bila ada perkataan hence, kena gunakan 10. Okay. Katakan kamu salah kira, C31 yang kamu kira dapat 10. Maka bila ada perkataan hence, kena teruskan yang salah. Baru dapat markah. Okay. So hati-hati dengan perkataan hence. Dia kena ambil sebelum walaupun salah. Okay. So kalau ni kamu kira ni, kamu akan dapat jawapan dia adalah negatif 60. Nanti 60. Determinant ni dia ada properties. Kadang-kadang macam soalan adjektif. Bila soalan adjektif ni dia akan gunakan properties. Maksud dia kena faham lah. Jangan apa dia kamu faham je. Properties yang pertama, ini muka surat 50. Properties yang pertama, kalau kita tengok ada matrix kita ni, ada row yang zero. Maksud dia bila nak kira determinant tak payah kira. Memang dia akan dapat zero. Okay. Dia sama ada row ataupun kolom yang ada zero. Semua zero. Maka determinant tu tak payah kira. Memang dia akan dapat zero. Contoh katakan saya ada 1, 2, 3, 4, 91, 3 contoh. Ada pula zero. Ini tak payah kira. Determinant dia mesti kosong. Okay. Dia sama ada row ataupun kolom. Okay, itu property yang pertama. Okay. Kemudian, kalau katakan kita tukar kolom ke tukar row ke, maka determinant tu tak berubah. Okay, katakan soalan asalnya, matrix kita adalah 1, 2, 3, 4. Asalnya, ni, matrix dia, ni. Bila kita kira determinant, dapat negatif 2. Kemudian, kalau kita buat operasi, kita tukar tempat. Sepatutnya 2, 4 ni sebelah kanan. Tetapi saya pindahkan dia ke sebelah kiri. Tukar tempat. Maka kalau kita pindahkan kolom ni daripada kolom kedua pergi ke pertama, determinant dia tak berubah. Determinant dia akan berubah tanda. Okay. Jadi ingat kalau kita ubah je kolom ataupun kita ubah row, sepatutnya 3, 4 ni berada pada second row, tapi saya ganjakkan ke atas. Saya ganjakkan dia ke atas, pindah tempat. Maka determinant dia akan berubah tanda. Okay. Ni kalau ikut asalnya, kita punya nilai dia negatif 2. Ubah je kolom, ubah je baris, dia akan berubah nilai tandaan determinant. Kalau daripada negatif jadi positif. Jadi kalau kita jumpa soalan, jangan nak pergi ubah-ubah kolom ke row ke, tak boleh ubah. Kalau ubah nanti determinant akan berubah. Okay. Nombor dia kekal. Cuma dia punya plus minus dia. Okey. Seterusnya. Okey, kalau katakan kita nak mencari, kita dah ada determinant of matrix A. Kemudian soalan suruh cari determinant of A transpose. Maka jawapan dia sama. Sama je. Okay? Jadi kalau jumpa soalan macam ni, biasanya kalau dalam soalan adjektif ni, terus dia bagi determinant of matrix A, nak cari determinant of A transpose. Tak payah kira. Ambil je jawapan determinant yang asal. Okey, kemudian yang keempat, katakan kita sebenarnya ada matrix yang ni. Kita ada yang ni kan. Kita ada yang ni. Maka kalau kita factorize, maksudnya kalau kita keluarkan nombor. Kalau kita nak keluarkan nombor, kita kena tengok nombor yang kita nak keluar tu dia merujuk kepada baris atau kolom yang mana. Kalau macam contoh yang ni. Yang ni kan, ni saya ubah ni, Ni saya ubah. Kita tengok macam boleh faktor pula nombor 4 ni. Tapi pastikan 4 ni untuk satu baris. Satu baris ataupun satu kolom. Keluarkan 4, maka yang ini akan berubah negatif 1
Yang ini akan jadi 1. Okay. Kita jangan, kalau kita nak factorize matrik, kita target nak jadikan ni nanti 1. Tak payah kita fokuskan ni. Yang ini pun akan ikut. Dia akan ikut. Sebab dia akan ikut sama ada baris ataupun kolom. Okey? Boleh ke ni? Okey? Ini maksud dia, kalau katakan saya ada determinant, saya ada yang ni. Katakan saya kira dapat 5. 5 contoh. Kemudian kalau kita ada satu constant, darab dengan matrix kita yang kita dah ada tadi, maka determinant tu akan kekal jadi darab. Akan ikut darab. Tu dengan kata lain macam tu lah. Katakan soalan bagi matrix ni, nilai dia 5. Jadi pun soalan kata cari determinant of 4 multiplied by determinant of A. Contoh. So jawapan dia akan jadi 4 darab 5. Okey. Okey, nombor 5. Determinant untuk properties of matrix yang kelima. Okey. Kita tengok kalau kita tengok yang kelima ni, kita tengok sama ada row. Dia sama ada row ke, kolom ke. Kita tengok ada tak nombor dia sama. Nombor dia sama macam ni kan. Ni. Dia sama dengan ni. Sama. Kalau berlaku macam ni, maksud dia tak payah kira determinant tu. Memang 0. Tapi kalau kita kira juga, kita akan buang masa dah. Sebenarnya tak payah. Dia adalah 0. Dia sama ada kolom ataupun row. Kalau macam contoh yang ni kan. Contoh yang ini. Contoh macam ni kan. Asalnya kita nampak semua macam berbeza ni. Tapi kalau saya factorize yang ni. Saya keluarkan 3. Dia akan jadi 1, 2, 3. Kita tengok sama. Atas dan bawah ni sama. Jadi tak payah kira determinant. Jawapan dia 0. Okey, macam tu. Kita buka apa dah. Okey, yang ke-6. Okey, kalau kita tambah ataupun subtract a multiple of one row to another. Okey, maknanya sekarang ni kalau katakan kita contoh kalau yang ni ni maksud dia kita tambah 2 multiply by first row. Maksud dia kita ambil 2 darab dengan first row. Dia macam ni lah. Saya nak ubah R2 ni. Saya nak ubah R2. Saya letaklah star. R2 dengan cara 2 darab R1 tambah R2. Lihat. Maksudnya 2 kali 3, 6. 6 tambah 0. Kan ke 6 tambah 0, 6. Ada? Maksud dia baris yang kedua dia berubah. Tapi kita ubah dengan cara formula. Kita cek pula untuk yang kedua pula. Untuk yang kedua ni pula. Okay, kita cek apa jadi nombor 1. Sekarang 2 darab 2. 2 darab 2, 4. 4 tambah 1. Kan 5 tu. Okay. Kalau kita buat cara ni, maka determinant dia tak berubah. Okey, determinant dia tak berubah. Sama. Tadi macam tu juga. 6. Okey, determinant dia tak berubah. Okey tak ni? Maksud dia, kita ubah baris yang kedua ni, ubah. Tapi melalui formula ni. Okey, melalui formula ni. Maka determinant dia tak berubah. Walaupun nombor dia berubah. Dah jadi 6 dengan 5. Tapi determinant dia kekal sama. Iaitu 3. Sama. Faham ni? Faham, sir. Boleh? Ni maksud dia kalau kita ubah baris yang kedua. Tapi melalui formula 2 darab R1 kepada R2. Kalau melalui proses macam ni, hasil gabungan 2 row, maka kita dapat yang baru, determinant dia kekal sama.
Jadi kita boleh ubah nombor ni tapi mengikut formula. Boleh. Determinant dia sama. Okey, kita tengok yang ketujuh. Okey, ini kita dah belajar istilah lower triangular matrix. Ini kalau kita jumpa ada bentuk-bentuk macam ni. Kan? Lower triangular matrix ataupun apalah. Okey, maka diagonal. Leading diagonal. Okey, maksud dia kalau kita nak kira ni, nak cari determinant, maka kita hanya ambil kira darab ni je. So itulah jawapan dia. Okey. Maksud dia kalau kita jumpa lower triangular matrix macam ni contoh ataupun upper triangular matrix, maka nak cari determinant mudah je. Ambil diagonal ni darab. Itulah jawapan dia. Okey. Sama juga kalau kita jumpa diagonal matrix. Diagonal matrix maksud dia contoh yang ni lah. Yang lain semua zero. Dia sama ada lower triangular matrix ataupun upper triangular matrix ataupun diagonal matrix. Maka jawapan dia mudah je. Kamu ambil je nombor ni. Okay. Kita akan dapat jawapan dia 24. Jadi tak payah guna cari determinant dengan cara biasa. Nampak je macam ni terus dia panggil leading diagonal. Maksudnya yang ni lah sebagai jawapan. 2 darab 4 darab 3. Okay. Ini untuk kes lower triangular matrix, upper triangular matrix ataupun diagonal matrix. Kita hanya ambil nilai determinant tu adalah hasil darab diagonal ni. Itu dia punya jawapan. Okey, yang ke-8. Kita buat apa ni? 9. Yang ke-8. Kalau kita nak cari determinant, hasil darab. Hasil darab. Ini sebenarnya dia sama dengan determinant untuk setiap matrix tu. Sama. Okey, nanti kamu tengoklah. Betul tak sama. Okey, jadi kalau asalnya dia bergabung nak cari determinant, dia boleh asing-asingkan determinant of A multiply by determinant of B. Sama je. Daripada kita darab dulu baru cari determinant. Sama. Okey. Ini contoh-contoh dia lah. Kadang-kadang kita jumpa soalan, use the properties of determinants to find the value of X. Kadang-kadang soalan dia suruh cari X ni. Tapi by using properties of determinant. Okey, kita tengok Ini contoh soalan lah, contoh soalan. Kita tengok, ini berbeza di sini. Maknanya, sekarang ni, matrix A kita ni, dia dah jadi A transpose. Maksud dia dah jadi properties ni. Tadi kita dah belajar dah. Kalau transpose, X sama dengan 2. Kan? X sama dengan 2. Maksud dia, ni kalau saya tukar ni, pergi ke sini. Ni. Maka memang kita nampak 1, 2, 4. Salah jawapan dia 2. Okay. Itu maksud dia kita gunakan determinant tu. Untuk yang B pula. Untuk yang B, kita tengok apa yang berlaku. Daripada matrik yang asal ni dah berubah jadi 1 nanti 2, 2 nanti 2, 5. Kan? Kita tengok dah lain. 1, 0, 2. Nanti 2, 1. Nanti 2, 1, nanti 1. 1, 3, 3. Okay? Jadi kita kena tengok apa kaitan dia. Yes. Faham ni? Maksud dia melalui proses kolom yang kedua. Okey, kita tengok kolom yang pertama tak berubah. Kolom yang kedua berubah, yang ketiga tak berubah. Maksud dia yang ni. Yang ni. Dia dah berubah menjadi yang ni. Kan? Yang lain tu kekal. Jadi kita kena tengoklah macam mana dia berubah. Maksudnya C1 ni, C2 ni berubah. Tapi melalui proses apa? Adakah dengan cara C2 tolak 2 C1? Betul tak? Kalau saya ambil 0, boleh? Kalau saya ambil 0, betul tak sama dengan
C2 nilai dia 2. Bukan 0 ni. C2 0 tolak 2 C1. C1 kita 1. Maka nilai dia sama dengan negatif 2. Betul? Boleh ke ni? Maksud dia kalau saya rujuk, ni kan, saya rujuk ni. Saya rujuk kan. C2 sekarang ni 0. Tolak dengan 2 kali C1. Kita dapat nilai negatif 2. Maksud dia, kolom 2 ni dia berubah melalui formula ni. Cuba kita cek pula. Kalau saya ambil yang ni kan, yang satu ni, katakan second row ni kan. Kalau kita refer pada second row, C2 kita adalah nilai dia 1. Row 1. Tolak dengan 2 kali C1. Negatif 2. Maka kita dapat jawapan dia adalah 1 tambah 4, jawapan dia 5. Betul? Okay. Maka kalau kita nak cari X ni, kita gunalah yang third row ni. Maksudnya untuk third row ni, C2 kita adalah 3. C2 kita 3. Tolak dengan 2 darab 1. So kita akan dapat jawapan dia 1. Boleh ke ni? Maksud dia yang B ni, soalan B ni, kolom 2 berubah menjadi negatif 25X melalui formula ni. Formula ni kamu kena create lah. Kena fikirkan macam mana daripada 0, dia boleh dapat negatif 2. Kamu kena fikirkan. Antaranya C2 berubah. Ni C2 star ni maksud dia ini berubah melalui formula C2 tolak 2 C1. Faham ni? Okey tak? Ada yang tak jelas? Okay, sir. Right? So, macam tu. Maknanya kita akan tengok ni saya ulang balik. Kalau katakan saya nak refer pada first row. Pada first row, kita nak tahu C2 yang baru ni apa jadi, kan? Dengan cara C2 tolak 2 C1. Kalau kita refer pada R1 ni first row ni, second column tu nilai dia adalah 0. So saya letaklah 0. Kemudian refer pada first row juga, C1 tu adalah nilai dia 1. Maka jawapan dia negatif 2. So betul lah jawapan dia negatif 2. Okay. Sama juga kalau kita refer pada second row. Kalau refer pada second row, C1 kita negatif 2. C2 kita nilai dia 1. Okay. So kita tengok betul tak formula ni? Ni saya tulis dua formula dah. C2 tolak 2 C1. C2 kita adalah 1. Mengikut second row. 1. C1 kita negatif 2. Itu yang dapat jawapan 5. Okay. So nanti kamu cek balik. Okay, kita teruskan. Okay, yang lain-lain ni kita tengok contoh macam C ni. Okay, macam C kan. Kita tengok baris yang kedua ni sama. Baris yang kedua ni sama. Yang berubah yang mana? Okay, yang berubah adalah baris pertama dan baris yang kedua. Ataupun nak tengok kolom 4, 3. Okey, kalau dekat sini, kita menggunakan R2 tolak R1. R2 tolak R1. Tegak R2. R2 tolak R1. 1 tolak 2. Okay, kita ambil 3. 3 tolak 4. Negatif 1. Negatif 2. Tolak 4. Dapat 2. Boleh kan? Ni maksud dia baris. Ni baris yang pertama berubah ni. Berubah jadi ni. Melalui, maksud dia baris pertama berubah.
dengan cara formula dia R2. Ini kamu kena try and error ni. Kita check balik ya. Kalau saya refer pada baris ni, kan? Nilai R2 kita adalah 3, betul tak? 1. Saya nak refer ni dulu ya. Katakan kita berada pada kolom yang kedua. Nilai R2 kita ni, R2 kita 3. Tolak dengan R1 kita adalah negatif 1. Ini kalau kita refer pada second column, maka nilai dia adalah 4. Itu yang 4 tu. Betul lah tu. Kita nak check betul tak nilai dia negatif 4. Saya pindah kepada third column. Kalau kita refer pada third column, second row kita nilai dia negatif 2. Kemudian first row kita adalah 2. Itu jawapan dia negatif 4. Ini negatif 4 ni. Kan? Maknanya first row tu berubah. First row berubah dengan melalui formula ni. Okay? Maksudnya kalau kita nak jawab soalan ni, X ni berapa, maka refer pada kolom yang pertama. Kalau kita refer pada kolom yang pertama, nilai R1 kita ambil R2. R2 nilai dia adalah 1. R2 dia 1. Ni R2 1. Tolak dengan R1 kita 2. Maka itulah jawapan dia. R2 kita 1. R2 kita 1. 1 tolak 2. Negatif 1. Okay? Kalau nak ikutkan, nilai yang ini mesti negatif 1. Bila negatif 1, maka X tu 1 lah. Okay, hati-hati soalan ni. Kamu boleh ambil yang ni ataupun ambil bawah pun boleh. Tengok dia punya perubahan dia dengan cara apa. Ini contoh dia. Kita tengok ni sebenarnya kita nampak ni satu baris ni saya boleh keluarkan 2. Saya boleh keluarkan 2 satu baris tu. Okay. Bila saya keluarkan 2, nanti kita akan dapat bentuk dia macam ni lah. Bila saya keluarkan 2 untuk satu baris, saya boleh tulis macam ni. 1, negatif 2, 3. Bila saya keluarkan 2. Bila saya keluarkan 2, cara kebetulan pula, sama dengan atas. Yang di bawah ni, saya kekalkan. Okay. Jadi kalau kita nak cari determinan yang ni dah ada, 9. Itu yang jawapan dia, 18. 2 kali 9. Okey, sama dengan sini. Sama dengan untuk B. Untuk B, kalau kita tengok, ni, kalau saya tengok yang B ni kan, yang ni, saya boleh keluarkan 2. Kalau saya factorize 2, saya boleh tulis macam ni. 2. Ini kalau kita ambil by column lah saya factorize, so yang ni akan jadi 1, 2, 1. Kemudian kita tengok untuk third column ni, kita boleh factorize 3. Jadi kalau saya factorize 3, dia dah jadi 3, negatif 1, negatif 2. Kan? Yang tengah-tengah ni kekal, tak berubah. Maka bila kita nak cari determinan, kita kena darab 2 darab 3, darablah dengan 9. Itu yang dapat jawapan 54 tu. Boleh ke? Jadi kalau kita nak factorize, kita jangan fokuskan satu nombor. Kena ambil satu baris ataupun satu kolom. Mesti kita boleh ambil. Kalau kita nak keluarkan 2, yang ni pun mesti keluar 2. Ini pun boleh keluar 2. Baru kita boleh letak 2 tu di depan. Kalau setakat 2 yang pertama aja kita boleh keluarkan 2, sedangkan yang ni tak ada. So tak boleh. Dia mesti satu baris ataupun satu kolom. Kita boleh keluarkan nombor dia. Contoh macam ni lah. Kita boleh factorize first column dengan third column. Nanti kita akan dapat jawapan. So ini tak payahlah kita nak kira determinan lah. Yang ni jawapan dah bagi tahu 9. So 9 darab 3 darab 2. Dan seterusnya lah.
Yang C pun sama lah. Ni nanti kamu tengok C. Dan seterusnya. Okay. Okay, ini semua contoh-contoh kita gunakan properties. Contoh yang ke-20. Kita ambil sekali lagi. Contoh yang ke-20. Kalau kita ada determinant untuk setiap matrix, tiba-tiba soalan dia nak find determinant of A multiply by B. So tak payah kita cari A darab B tu, lepas tu cari determinant, tak payah. Ambil je nombor ni, kita boleh darab je terus. Ini semua guna properties ni. Sama juga untuk B squared maksud dia matrix B multiply by matrix B. Tapi kalau determinant ni kita boleh ulang 2 kali. Okay, so dapatlah 25. Sama juga yang lain. Okay, ini kita boleh gunakan konsep determinant. Kalau dia darab, kita boleh pisahkan. Kita boleh pisahkan satu persatu. Dan ini pun kita guna properties A transpose, dia sama dengan determinant untuk A. Sama. Determinant of B transpose, dia sama dengan determinant of B. Ini dalam senarai properties tadi. Okay. So terus kita dapat jawapan dia negatif 15.